Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, malam ni kita mulai balik kitab kita hadis 40 bahasa Melayu oleh Usbiron Yaqub. Kita ulangi balik yang malam dulu itu tidak ada kedengaran kerana ada gangguan. Malam ni kita mula balik, insya-Allah. Kita buat permulaan pada malam ni. Jadi dah banyak hari kita dah bagi tangguhkan masa. Malam ni kita buat malam permulaan bagi hadis kita. Mogakan selepas pada ni kita teruskan pelajaran kita. Maka muka hadis ni lebih kurangnya 81 muka dia. Tapi saya rasanya ibarat dia tu tak payah macam musalli. Maknanya tu musalli tu mana ibarat dia cakapan tuturan dia tu memang payah sikit. Ini cakapan dia senang-senang gitu ya. Hanya saya di sini nak masukkan dome-dome yang dome-domenya akan dia daripadanya demikian itu gitu ya. Jadi segala pendengar dan pelajar-pelajar semua, serta isteri dan isteri pula, gapo lelaki dan perempuan yang mana dengar ni nanti masukkan, tuliskan tepatnya demikian itu ia akan dia tempat dome-dome. InsyaAllah saya tak akan tinggalkan tempat dome-dome itu. Kita masukkan penuhkan tempat dome ia tu rujuk balik kat mana. Kita masukkan semua. Ataupun kita buat dengan huruf ringkas. Macam seorang kita buat huruf sin. Huruf sin. Kalau bahasa Malaysia ke S. Masuk S. Itu bermakna kita rojokkan kepada seorang. Itu cara dobit-dobit kitab. Kalau macam dobit panjang-panjang tu kita buat isyarat saja. Macam demikian itu. Demikian apa? Maka dia ada perkataan sebelah atas tu, sebelah depan tu. Maka kita tanda kat demikian itu, maka tanda pula sebelah depan tu. Kata demikian itu ni kembali kepada sekian. Alhamdulillah. Kita mulai kitab kita pada malam ni. Dengar semua dengar lah. Ni kalam pertama ni. Jadi malam minggu lepas tak ada kedengaran. Jadi insya-Allah lepas pada ni kita akan usahakan cari handphone yang terlebih baik pada yang ni, dan kita cari satu lagi yang letak kat sini, kita panggil iPad. Jadi pihak daripada Malaysia, kalau siapa dia nak ada berkongsi bersama dengan pelajaran kita, dengan dakwah secara sosial internet ni, nak bersama kongsi dalam berdakwah kita, dalam pelajaran ilmu kita ni, boleh kita hubungkan dengan Ustaz Ra'i. Kalau Malaysia, Ustaz Ra'i Al-Jendrami. Hubung kat dia. Tu bagi tahu kat dia kalau siapa nak bagi sponsor ataupun berkongsi bersama, kita nak beli alat Facebook Live ni. Macam iPad ni yang tercantik lah. Saya tanya kat sini tu ada paling murahnya harga 15,000, lebih kurang 2,000 lebih sikit, 2,000 lebih Malaysia. Tu iPad. Kalau satu laginya iPhone. Tu handphone ni nak guna iPhone kerana nyata lagi pula terang, terlebih terang daripada yang lain. Jadi saya dah cek itu, jadi banyaklah handphone yang iPhone tu lah yang lebih terangnya. Lagi nyata, suara lagi nyata. Yang tu kat sini ada macam-macam harga lah. Tapi yang saya dapat maklumat tu
Harga kat sini 24,000 baht. Bersama dengan Malaysia kan 3,000 lebih lah, lebih kurang. Tu. Jadi mula-mula modal kita akan nak gunanya berkurang dalam 5,000 Malaysia. Jadi siapa ada nak kongsi, bolehlah kita bersama-sama. Lepas tu alat-alat yang lain pula kita akan bertambah sikit demi sikit. Kalau kat sini boleh hubungi dengan saya sendiri. Saya dah tulis nombor handphone kat situ. Hubungi dengan saya sendiri. Kalau kat Malaysia hubungi dengan Ustaz Ra'i Al-Jendrami. Nah, itu bagi siapa hendak berkongsi bersama atau bagi siapa hendak bersponsor untuk alat-alat muga ni, supaya ada terang menerang sikit dalam pelajaran kita ni seberterusan, dan kita akan dapat pahala berpanjangan. Akan dapat pahala berpanjangan kerana benda ni kita akan gunakan untuk agama, bukan untuk benda lain. Nah, jadi kalau dapat benda tu kita simpankan untuk benda dakwah agama saja, dalam ilmiah kita, dalam agama kita. Jadi banyak lagi lah kita akan guna benda-benda ni. Siapa hendak ada hati nak berkongsi bersama, kalau kat Malaysia boleh kita hubungkan dengan Ustaz Ra'i. Nah, Ustaz Ra'i Al-Jendrami. Kalau kat sini call kat saya boleh. Kat sini boleh hubungi dengan saya sendiri. Nak kongsi bersama-sama, tanya ekon berapa ke, banci, mileage banci taurai ke, boleh kat sini hubungi. Nah, masalah kita nak beli alat supaya mudah dalam pengajian kita. Jadi kita cadangkan benda ni untuk ni saja, tidak ada benda lain. InsyaAllah seteruskan malam ni kita sebelum nak mulaikan kitab ni, bacakan Fatihah 3 kali, kemudian kita teruskan. Ilahul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa dzalikal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa dzalikal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'ithir rusuli li bayani syara'i'id din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mukarrami bil Qur'anil mu'jizati wa bis sunanil mustanirati wa ala alihi wa sahbihil kirami wattabi'ina
wa tabi'ihim ajma'in. Jadi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa dar amin. Mulai musannif kita dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah ialah nama bagi zat, nama bagi suatu zat yang wajib ada, yang mustahakkan bagi kita semua ni beribadat kepadanya. Itu Allah, itu satu nama bagi zat yang wajib ada, yang mustahakkan bagi segala hamba beribadatkan kepadanya, atau mustahakkan bagi segala kepujian. Itu makanya kita tanya Allah nama bagi zat, Ar-Rahman nama bagi sifat rentahan jismani, dengan bahawa dia memberi rezeki, dia bagi kesihatan, tu bagi kita apa saja dalam nikmat kita yang besar-besar, bagi rumah, bagi kereta, bagi tempat tinggal, apa saja. Ini Allah yang bernama Rahman. Lalu tu makna Ar-Rahman, makna Al-Mun'imu bijalailin ni'ami, Tuhan yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Itu nama Ar-Rahman. Tuhan yang beri nikmat dengan sebesar-besar nikmat, yakni nikmat yang kasar-kasar. Nikmat yang kasar-kasar seperti bagikan rezeki kepada kita, bagi rumah pada kita, bagi harta kepada kita. Maka ini Allah Ta'ala memberikan itu dengan sifat Ar-Rahman. Bukan dia bagi rezeki kepada seorang dengan kerana taat kepadanya, dan bukan dia menahankan rezeki pada orang dengan sebab kita deraka padanya, bukan. Hanya yang taat didapatkan rezeki yang barakat, dan yang tidak taat didapat rezeki yang tidak ada barakat. Itu perbezaannya. Tapi kalaulah kita tilik semata-mata rezeki itu, Allah Ta'ala memberikan kita dengan sifat Ar-Rahman. Maka sifat Ar-Rahman ni umum, dia bagi semua. Tak kirakan manusia, tak kirakan binatang, tak kirakan muslim ataupun kafir. Semua Allah Ta'ala bagi. Kerana Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Tu Ar-Rahim, ini makna dia satu sifat retahan rohani. Retahan rohani. Kalau kita menterjemahkan makna dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi pula yang Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah makna Tuhan yang sangat murah. Apa sangat murah? Yakni Tuhan yang sangat memberi kepada segala hambanya. Sama ada hamba yang kafir atau hamba yang muslim, sama ada binatang ataupun manusia, semua Allah Ta'ala bagikan. Itu Ar-Rahman, sifat pemurah dia. Dan pula Ar-Rahim, sifat penyayang. Tuhan yang maha mengasihani, yakni yang membuat baiklah ia Allah kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maka Ar-Rahim ni dikatakan khususkan kepada orang mukmin saja. Orang yang tidak mukmin seperti orang kafir itu tak masuk. Ada sifat Ar-Rahim. Lalu tu panggil Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Umum macam mana? Ar-Rahman umumun amun fil lafzi. Amun. Khasun fil lafzi, amun fil makna. Ar-Rahman. Khasun, amun. Khasun fil lafzi, tertentu khusus pada lafaz dia. Jadi lafaz Ar-Rahman tertentu pada Allah sahaja. Dengan sebab Ar-Rahman tertentu pada Allah, tidak boleh kita nak meletakkan nama seorang nama Ar-Rahman, tak boleh. Mesti kita kena idafat, mesti kita kena kaitkan dengan Abdul ke, dengan Fathu ke, Fathur Rahman, Abdul Rahman, baru boleh. Nah, kita nak kata Ar-Rahman saja tak boleh. Maka apabila begitu, lalu tu lafaz Ar-Rahman khasun fil lafzi, tertentu pada lafaz dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Amun fil makna,
umum pada maknanya. Makna Rahman umum, jadi meratai. Tak ada kira lah Muslim, tak kira kafir, Allah Ta'ala bahagi semua. Rezeki masalah. Tu. Yang kedua Ar-Rahim. Yang membuat baiklah ya Allah pada segala hamba yang mukmin pada negeri akhirat. Kalau gitu sebut kata Ar-Rahim yang buat baik Allah. Maka Ar-Rahim ni amun fil lafzi khasun fil makna. Rahim nak panggil seorang mana nama apa? Nama Rahim. Boleh. Pasal lafaz dia umum. Umum lafaz dia, tapi maknanya khusus tertentu bagi kepada orang mukmin sahaja. Tertentu itu pada negeri akhirat. Dunia tidak ada. Kenapa? Karena balasan dunia di sisi orang mukmin tidak ada zahir, tidak ada kenyataan. Hanya yang kita dapat sekarang daripada rezeki, daripada kereta, daripada kebun, daripada rumah, daripada apa saja yang kita hidupkan di atas dunia ini semata-mata nikmat Allah Ta'ala bagi sekadar sikit saja, bukan banyak pun. Bukan banyak pun dia bagi kepada orang mukmin. Yang nak bagi kepada orang mukmin yang paling banyaknya di akhirat nanti. 1 di dunia, 72 lagi di akhirat. Allah Ta'ala akan bagi nikmat kepada orang mukmin. Itulah. Sebab ini dikaitkan lafaz Ar-Rahim pada negeri akhirat. Karena apa dikaitkan dengan negeri akhirat? Karena dunia tidak ada zahid, tidak ada kenyataan nikmat. Yang nyata bagi orang mukmin di akhirat nanti, itu yang paling nyatanya. Paling nyata di akhirat nanti, dalam syurga nanti, itu kalau sedap, sedap sungguh. Sedap tak habis-habis. Kalau susah, susah sungguh. Susah tak habis-habis. Itulah. Kalau gitu, bismillah dengan nama Allah, diri kita, tempat duduk kita dengan Allah. Ar-Rahman, rentahan jismani kita. Ar-Rahim, rentahan rohani kita. Maka maksud bismillahirrahmanirrahim ialah diri kita dah. Ialah diri kita dengan Allah. Dengan sebab itulah Nabi bersabda. Jadi mafhum daripada hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' aw abtar aw kama qala. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai cita-cita padanya. Apa? Yakni yang telah amatikan dia oleh syarak. Seperti pekerjaan yang wajib, pekerjaan yang sunat, pekerjaan yang harus. Itu pekerjaan jadi amatikan dia oleh syarak. La yubda'u fihi, yang tidak dimulaikan padanya pada pekerjaan itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta', maka ya pekerjaan itu aqta'. Apa aqta'? Ai qalilul barakati, kurang barakat. Jadi pekerjaan itu kurang barakat. Macam mana pekerjaan? Macam kita nak bawa kereta, nak driver kereta, nak buka kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak start kereta, bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan kita. Daripada keluar rumah, masuk rumah, pada kita nak tidur, apa buat saja, makan kita, minum kita, semua kehidupan kita. Perempuan hendak masuk ke dalam dapur, masuk ke pada dapur nak menanak, nak apa, nak basuh tu basuh ni, mulaikanlah dengan bismillahirrahmanirrahim kerana ada keberkatan. Jadi apabila lah kita guna tiap-tiap kerjaan kita tak guna bismillahirrahmanirrahim, nak makan tak guna, maka kenyang, tapi tidak ada keberkatan. Apa keberkatannya? Jadi dalam hal kita makan, apabila kita baca bismillah, kita makanan kita tu jadi ibadat pula. Ibadat pula makanan kita tu. Dia dapat pahala pula kat situ. Tapi sebaliknya kalau kita makan semata-mata makan, tidak kata bismillah, tak ada apa. Bahkan kita makan dengan syaitan pula ketika tu. Ini kata besar bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab tu mulailah musannif kita dengan bismillahirrahmanirrahim kerana imtisal. Kerana imtisal akan mafhum hadis Nabi tu. Mafhum hadis Nabi kul amrin tu imtisal, junjungkan titah akan mafhum hadis Nabi. Musannif kita pun mengarangkan kitabnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim.
Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Maka saya sini tak huraikan tak dilanjutkan, hanya kita huraikan supaya ambil keberkatan sahaja. Maka maksud bismillahirrahmanirrahim ialah diri kita dah. Diri kita jangan tinggal bismillah. Kehidupan kita jangan tinggal bismillah. Kita balik pada masjid, kita balik pada mana-mana tempat, balik kat rumah, syaitan bersama dengan kita. Tapi apabila kita nak masuk kat rumah, bismillahirrahmanirrahim, syaitan tadi dah berhenti, tak boleh masuk rumah kita. Tapi bila masa kita masuk ke rumah, kita buka pintu rumah, kita tak baca bismillah, syaitan bersama dengan kita dalam rumah. Apa dia bersama kita dalam rumah? Dengan ketika itulah kita nak buat ibadat pun tak nak, baca Quran pun tak nak, nak belajar pun tak nak. Semua ibadat kita jadi kurang. Kurang dengan amal ibadat. Tapi selalu kita amalkan, selalu kita balik pada mana-mana pun, nak balik ke rumah, bacakanlah bismillahirrahmanirrahim. Nak tambah biarkan selamat lagi rumah kita, bacakanlah ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Masuk dalam tu. Ini adalah hadis-hadis Nabi, mafhum hadis-hadis Nabi. Sebut dalam kitab Al-Jawharul Marhut. Ada ayat kat situ. Boleh kita amalkan, tak ada apa tu. Tak ada salah apa, tak ada mengena-mengena apa. Itu dia. Dan kata pula musannif, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu. Alhamdulillah kita terjemahkan dengan segala puji. Padahalnya lafaz alhamdu itu lafaz puji ya, bukan lafaz jamak, lafaz mufrad sahaja. Tapi kerana kita tafsirkan makna, kita terjemahkan makna segala puji. Karena pahaman daripada alif lam alhamdu. Alif lam alhamdu kalau kita mengaji nahwu ke panggil alif lam lil jinsi, alif lam jenis. Maka kaedah kitanya alif lam jenis apabila masuk di atas lafaz mufrad, maka batalkan makna mufrad jadi makna jamak. Lalu tu sepatut dengan makna dia alhamdu, puji itu ada 4. Puji itu ada 4. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Segala puji. Puji mana? 1, puji qadim bagi qadim. Puji Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala sendiri. Seperti firman di dalam Al-Quran, La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Itu puji Allah kan Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis, mana puji Allah Ta'ala akan perkara yang baru, akan makhluk. Seperti Allah Ta'ala memujikan akan Nabi Daud dan Nabi Ayub alaihissalam. Mana? Di dalam hikayat dalam Qurannya, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu, bahawasanya hamba itu awwab, yang bersangatan bertaubat. Maka dalam Al-Quran dia sebut 2 tempat ayat tu. Satu tempat tujukan kepada Nabi Ayub, satu tempat tujukan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Nah tu puji Allah Ta'ala akan hamba, akan benda baru, iaitu puji qadim bagi hadis. Dan yang ketiga, puji hadis akan qadim. Puji hadis puji hadis bagi qadim. Puji benda baru akan Allah Ta'ala. Puji makhluk, puji manusia akan Allah Ta'ala. Seperti kita lepas dah makan, kita baca doa, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Atau alhamdulillahillazi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tu baca doa selepas dah kita makan minum. Nah, itu bermakna kita puji pada Allah SWT. Orang panggil puji hadis bagi qadim. Dan yang keempatnya, puji hadis bagi hadis. Puji benda baru sama-sama benda baru. Puji makhluk sama-sama makhluk. Kamu ni pandai menukang, kamu ni pandai menulis, kamu ni pandai buat tu buat ni. Tu itu mana puji sama-sama kita.
puji sama-sama kita, maka itu puji hadis bagi qadis. Maka segala pujian-pujian yang 4 tadi, pujian-pujian yang 4 tu zahirnya kepada makhluk, hakikat pada Allah. Lalu tu puji-pujian 4 tadi lillah, mukhtassun, tertentulah ia lillah, bagi Allah Ta'ala. Maka dengan sebab ni lah orang puji kita, hakikat puji pada Allah. Orang maki kat kita, maka hakikat maki pada Allah juga. Itu mafhum. Sebab tu ahli tasawuf dia tak maki kat orang, dia tak kata kat orang, kerana dia ingat kata apabila kita kata kat orang bermakna kita kata pada Allah. Kerana semua perbuatan Allah Ta'ala menjadi. Mana dalil? Rabbil Alamin. Itu dalil kata Allah Ta'ala ia memerintah, ia mengatur akan sekalian alam. Allah Ta'ala yang mengaturkan sekalian alam. Orang ni nak jadi macam ni, orang ni nak kaya, orang ni tesak, orang ni besar, orang ni kecil, orang ni bahagia, orang ni celaka, orang ni umur panjang, orang ni umur pendek, orang ni macam ni, semua. Bukan orang saja, binatang, pokok kayu, bukit, bukau, air laut, semua, al-jibal, semua. Allah Ta'ala yang mengaturkan. Maka makna Rabb ni, kalau kita tengok dalam kitab Baijuri Ibn Qasim, makna dianya ada 16 makna. Makna Rabb saja. Jadi sini kita nak buat makna apa? Makna mengasuh, boleh. Makna mentadbir, boleh. Makna memerintah pun boleh. Jadi makna dia 16 makna Rabb saja. Sebutlah kitab Baijuri Ibn Qasim. Dengan sebab ni yang memerintah ialah Allah. Sebut kata alam, masiwallah, benda yang lain pada Allah. Lain pada Allah dikatakan alam. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam jalan penyaman saja. Penyaman saja, bukan bagi terusan. Kita sengka saja kata kita ni milik tu milik ini, tapi hakikat Allah yang beri. Allah yang membagi semua pada kita. Tu. Ingat baik tu. Sebab itulah setengah orang tu buat umur besar. Besar je buat umur. Umur besar. Tapi tempat tinggal yang sungguh-sungguh kat mana? Ialah wal qabru maskanuhu. Kubur tu tempat kediaman dia. Tapi masa atas dunia, dia buat umur besar. Besar umur dia. Bukan harga 100, 200 juta umur dia. Tapi tempat tinggal dia hak sungguh kat mana? Ya wal qabru maskanuhu. Begitu juga orang yang berusaha dan rezeki. Usahalah rezeki. Usaha berbalah-balah dalam rezeki dia. Orang ni macam ni, orang tu macam tu, macam-macam lah orang kita ni. Tapi adakah ingat siapa dia beri rezeki? Wallahu razikuhu. Allah Ta'ala itulah yang memberi rezeki. Hamba usaha sahaja, yang memberi rezeki Allah. Dengan sebab ni kita berhati-hati baik bahawasanya yang merentah si alam Allah. Yang baik pada Allah, yang jahat pun daripada Allah. Akan tapi benda tu kita masukkan i'tiqad kita sahaja. Yang baik dan jahat pada Allah. Tapi apabila zahir orang ni buat jahat, kita tak boleh nisbah pada Allah. Kerana jahat adab. Jahat adab dengan Allah Ta'ala. Maka apabila kita jahat adab dengan Allah, maka kitalah berdosa dengan Allah. Tu ingat baik tu. Tu berkati tu lafal alhamdulillah. Maka dengan sahabat ni, Allah SWT rentahkan kita semua orang Islam. Semua orang Muslim. Memerintahkan di atas kita semua, bacakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, hingga sampai waladhdallin 17 kali sehari. Itu yang wajib. Yang sunat tidak kira tu. Yang wajib 17 kali sehari. Dan bacaan kita itu untuk memerhatikan makna Fatihah. Merhatikan makna Fatihah, bismillah, tempat duduk kita dengan Allah. Tiap-tiap perkara yang kita nak buat, jangan lupa Allah. Kita sentiasa dengan Allah. Hidup dengan mati pun kita Allah. Hidup mati kita Allah.
Mati dengan hidup sama ya, yang memerintah. Yang menghidup kita Allah, yang mati pun Allah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kita dengan Allah. Mentabak syukur. Boleh nikmat, alhamdulillah. Boleh kesihatan, alhamdulillah. Apabila berlaku kesusahan, ingat Allah Ta'ala yang memerintah. Berlaku boleh nikmat banyak, Allah Ta'ala yang merintah. Allah Ta'ala bagi rezeki kita sebagai laluan sahaja. Maka tengok kebelanjaan kita, ada faedah berpanjangan ke atau faedah tidak berpanjangan. Kalau faedah tidak berpanjangan, maka kita belanjakan harta kita kepada jangan sia-sia sahaja. Tapi faedah yang berpanjangan, kita belanjakan harta kita untuk agama, untuk jalanan dakwah kita. Kita dah mati, orang tak buat lagi benda ni, maka dapat pahala setinggi-tinggi pahala. Dapat pahala berpanjangan. Bila masa kita akan dapat. Walaupun kita dah meninggal, nah, tapi kita masih dapat pahala. Kerana kita guna nikmat tu untuk agama. Belanja kita untuk agama. Maka semua ni Allah Ta'ala bagi pinjam kita, bukan bagi sungguh hati. Kalau dia bagi sungguh hati, mesti kita boleh bawa pergi pada dalam kubur. Tapi tidak. Tidak, kita tak boleh bawa pergi. Kita hanya guna kat sini sahaja. Kat sini tempat gunaan kita. Tapi tempat yang kita tinggal kat sana, tinggal kat sana, apa kita nak jawab nak? Apa kita nak gunanya? Lalu terus kat sini lah tempat kita yang kena usaha untuk guna kat sana. Sebab tu Allah Ta'ala merintah kita suruh baca Fatihah 17 kali sehari tu wajib. Perhatikan makna dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Allah Ta'ala yang merintah, Allah Ta'ala yang membuat baik. Zahir orang ni bagi tapi hakikat Allah. Zahir orang ni buat baik, hakikatnya Allah. Maka setelah apabila membuat tu buat ni, ingat baik, Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala yang memerintahkan pada hari agama, yakni hari akhirat. Apa saja kamu yang membuatkan di atas dunia ini, Allah Ta'ala yang memilih, Allah Ta'ala merintah, Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Allah akan tanya satu persatu apa yang membuat atas dunia ni. Adakah membuat atas dunia ni perkara yang memecahkan ummah? Memecah belahkan ummah? Ni. Maliki Yaumiddin. Maka begitu juga apabila kamu ada kesusahan, apabila kamu berhajat ada satu benda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua kami sembah, akan dikau jua kami minta tolong. Maka dalam hal tu, apabila kita nak minta tolong pada Allah, kita beribadat dahulu pada Allah. Dengan sebab ni, lepas dah semayang, kita ibadat pada Allah, lepas dah kita berdoa pada Allah SWT. Iyyaka na'budu, akan dikau kami beribadat. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong. Maka tilik pada ayat tu, nak minta tolong pada Allah, nak berdoa pada Allah, mesti kita ibadat. Dengan sebab ni, orang setengah-setengah nak ibadat, dia semuanya solat hajat ke, lepas semayang ke, dia angkat tangan dua, berdoa pada Allah SWT, mengayuhal pada Allah SWT, mengaku dia dengan Allah SWT, apa saja dia perlu, apa saja dia kehendak, dia mengaku pada Allah SWT. Iyyaka nasta'in. Selepas pada itulah, ihdinas siratal mustaqim, minta pertunjuklah kami akan jalan yang lurus, jalan yang betul. Yakni ad-dinul haq, agama yang sebenar. Itu hari-hari agama yang sebenar. Macam mana agama sebenar? Siratal ladzina an'amta alaihim, ialah jalan segala orang-orang yang engkau telah menikmatkan di atas mereka itu. Siapa dia? Minas siddiqin wasyuhada wassalihin, daripada orang siddiq. Siapa orang siddiq? Orang yang bersangatan benar, iaitu sahabat dan wali-wali. Itu as-siddiqin. Wasyuhada, dan segala orang mati syahid. Wassalihin, dan segala orang yang soleh-soleh. Itu jalanan yang kita telah mintakan dalam semayang kita. Kita tak ada nak jalanan lain. Mana? Jalanan ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalanan orang yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka di atas mereka.
Siapa dia? Minal Yahud, daripada orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang menyesatkan orang. Siapa dia? Minan Nasara, daripada orang Nasara. Maka dengan ini, jalan sedikit wasyilah salih yang kita minta tu, maka banyak umat Islam sekarang dah tinggal. Tapi jalanan Yahudi Nasara dah ambil. Maka inilah kita kena perhati-hati baik dalam hal kita baca Fatihah. Lalu tu dalam semayang, yang patut semayangnya bukan perlu pada suara yang sedap. Yang patutlah semayang suara apa? Iaitu kita tadabburkan makna-makna bacaan kita tu. Perhati-hati ke makna bacaan kita. Maka daripada betul hati, kita dapat fahamkan yang Allah SWT, yang Nabi suruh kita semayang tu. Sebab tu maksud sembahyang, kita nak pakai kelakuan dalam semayang di luar semayang. Dalam semayang, tiap-tiap gerak-geri kita menyebutkan Allah. Luar semayang pun menyebutkan Allah. Tiap-tiap gerak kita sebut Allah. Kita nak rokok, Allah. Iktidal, sami Allah. Sujud, Allah. Allah, Allah, Allah. Tiap-tiap gerakan kita tu sebut Allah. Maka maksud semayang kita nak ambilkan kelakuan semayang tadi, pakai luar semayang. Maka luar semayang kita pun sama juga, mesti Allah tiap-tiap gerakan kita. Maka nak boleh ada gerakan kita tu, mesti kita kena guna Bismillahirrahmanirrahim. Tu tempat duduk kita dengan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ialah syukur kita dengan Allah. Kita hurai sebagai ambil barakat tu. Tapi kalau huraian dia tu memang banyak lagi tu. Lagi pula Tuhan mana? Sifat yang kedua, Rabbi, sifat pertama bagi Allah. Alhamdulillah, Tuhan mana? Rabbil alamin. Lagi pula ba'ithir rasuli, yang membangkitlah ia, ya Allah, ar-rusuli, akan segala rasul-rasul. Membangkit apa? Ini ilat pada ba'isi. Membangkit libayani syara'i'id-din, supaya menyata atau kerana menyatakan syariat-syariat agama. Syara'i' jamak dah syari'atun. Jama'u syari'atin, jamak dah syara'i'. Segala undang-undang agama. Allah Ta'ala bakitkan Rasul nak menyatakan undang-undang dalam agama. Sebab tu undang-undang agama tidak ada perubahan semenjak pada Rasul hingga sampai sekarang. Bukan dahulunya semayang masa Nabi 4, sekarang ni 2 rakaat, bukan dahulu dia fardukan semayang 5, sekarang ni kerja banyak sibuk, kita buat 2 cukup, bukan. Sama ya. Dulu macam mana, tadi macam tu lah. Kerana tidak adalah Rasul, selepas ada Rasul kita tak ada. Dan syariat Rasul kita ni bukan syariat yang Nabi dulu-dulu, bukan. Bukan kita mengerjakan haji, itu syariat Nabi Ibrahim. Menjaga kurban, syariat Nabi Ibrahim, bukan. Syariat Nabi kita. Lalu tu Nabi kata, syar'una laisa syar'an min qablina, au kama qala. Syarak kami bukan syarak orang sebelum pada kami. Itu dia. Sebab tu syarak yang kita nak mengerjakan hari-hari ni ialah syarak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibangkitkan Rasul kerana nak menyatakan syariat-syariat agama. Masa Nabi itu hukum syariat tu tidak banyak. Tidak banyak sangat. Sekarang ni banyak. Pelat-pelat masalah sekarang. Hukum syariat masa Nabi, masalah tak banyak. Hukum sama ya. Hukum ada wajib, haram, sunat, makruh, harus. Macam tu ya. Masa sekarang pun 5 tu juga. Tapi masalah tu memang banyak. Masalah yang tidak ada pada masa Nabi pun banyak sekarang lah ni. Maka nak timur ke masalah tu, kena tengok hukum syariat. Ulama' dah letakkan. Ulama' dah letakkan. Maka ulama' ni dia ambil pada hadis-hadis Nabi, ambil pada Quran, dia istinbat pada hadis, ambil pada hadis, ambil pada istinbat pada Quran, ambil pada Quran, ambil pada hadis. Maka nak ambil pada istinbat pada Quran hadis ni, mesti kena ada ilmu yang banyak baru boleh ambil. Dengan sebab itulah timur
hukum-hukum yang kita buat sekarang ni banyak sekali lah. Tidak ada masa Rasulullah, tapi masa kita ada. Masa kita ada. Macam hipung Al-Quran, masa Rasulullah tak ada. Atau macam mana hukum hipung Al-Quran? Ada. Nah, hipung Al-Quran, peperang dengan orang murtad. Masa Rasulullah tak ada. Lepas Rasulullah ada, peperangan dengan orang murtad. Macam-macam lah tulisan begitu juga. Tidak ada Rasulullah. Masa kita ada tulisan. Tulisan pada Rasulullah tidak ada titik. Tidak titik, tapi masa kita ni ada titik. Titik apa? Alif cacang tidak titik. Ba bawah satu titik. Atas dua titik. Tengok. Maka titik-titik semua tu ulama lah yang dah bubuh. Bukan Rasulullah bubuh tu. Itu ulama. Lalu itulah panggil alba mu'jamatun. Yang dibubuh titik akan dia. Mu'jamah mana dia ajamkan dia. Bukan Arab. Tak mu'jamatain. Yang dibubuh titikkan dia. Dua titik. Mana yang dia ajam kedua-dua titik tu. Maka bukan Arab. Nah, maka titik-titik harah-harah Arab tu ialah titik tu ulama yang bubuhnya. Ulama bukan pada Nabi As-Sadiq. Jadi perkara tu dah bubuh, macam mana hukum? Maka ulama dah buatkan. Dibakitkan Rasul kerana menyatakan segala syariat, segala undang-undang agama. Baca ad-din, baca ad-dain. Kalau dain makna hutang, din makna agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan salawat dan salam turunlah oleh kedua-dua. Salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, di atas penghulu kita Muhammad. Maka salawat ni ada 3 makna. Ada selawat diisi Allah, selawat diisi malaikat, dan selawat diisi manusia dan jin. Selawat diisi Allah dengan makna ar-rahmah al-makrunatu bit-ta'zim. Rahmat yang disertakan dia dengan membesar, iaitu lepas daripada neraka masuk syurga. Itu rahmat diisi Allah. Ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim. Itu selawat diisi Allah. Ada selawat diisi malaikat dengan makna istighfar. Selawat diisi manusia dan jin dengan makna doa. Kalau itu mana dalil ke Allah Ta'ala selawat? Mana dalil ke malaikat selawat? Mana dalil ke? Ialah pada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat selawat mereka itu di atas Nabi. Sebut kata Allah Ta'ala selawat, malaikat selawat. Apa makna dia? Allah Ta'ala selawat, makna rahmat yang disertakan yang besar. Malaikat selawat dengan makna istighfar. Ya ayyuhallazina amanu, hei segala orang yang beriman. Hei segala orang yang beriman, sallu. Selawatlah oleh kamu ramai-ramai. Sallu ni kalimah jamak. Ya ayyuhallazina amanu tu kalimah jamak tu. Sallu, selawat oleh kamu alaihi, di atas Nabi. Wasallimu taslima, dan mengucap salamlah oleh kamu di atas Nabi itu juga akan sebagai mengucap salam. Dengan sebab tu kita selawat ramai-ramai tu. Sallallahu ala Muhammad. Beramai-ramai. Moga Allah Ta'ala khitab ramai-ramai. Jumpa tanya tengok. Ya allazina amanu. Hei segala orang beriman. Seorang ke banyak orang? Segala orang beriman. Sallu. Selawat oleh kamu. Maka sallu tu fi amar. Menyuruhkan kita selawat. Menyuruhkan kita selawat. Lalu tu dengar nama Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah apabila kita dengar ayat ni ketika orang hendak baca khutbah tu, mestilah kita sebagai pendengar tu nak jawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Mesti pasal
khitab ayat tu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka boleh kita selawat beramai-ramai. Nah, maka nak selawat ramai-ramai itu kita bacalah kisah Rasulullah. Baca kisah Rasulullah macam mana Rasulullah pada awal daripada kecil lagi pada sampai besar dengan sampai timur macam mana. Kita baca itu timur Rasulullah, kita selawat beramai-ramai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ramai-ramai sukalah. Itu kita gembira. Kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku umat Rasulullah tak biasa selawat, ada juga. Ada juga bahkan orang yang selawat je kata punah pula, kata bid'ah pula. Orang tak selawat ke Rasulullah je kata bid'ah. Mu tak nak selawat, mu duduk diamlah, tak payah bid'ah orang. Tu, kamu tak nak selawat, mu duduk diam. Tak payahlah. Maka orang selawat ni orang muliakan Rasulullah. Dia tunjuk sifat kasih sayang Rasulullah. Itulah yang kata selawat saja tapi yang lain tak buat. Tu masalah lain pula. Masalah lain pula tu, bukan masalah selawat, masalah lain. Kamu jangan campurlah pun nak masalah mana. Kalau semayang buat ada hak sunat, ada hak wajib. Bukan wajib semua lah semayang. Ada hak sunat, ada wajib. Pun tak nak buat hak sunat, tak apa. Gitu ya. Tak apa dah. Ada selawat maka di sini. Musannif sebutkan selawat dan salam. Salam ni makna assalamah anin naqaisi. Itu makna dia. Selamat sejahtera daripada segala kekurangan. Segala sifat kekurangan. Maka selawat dan salam ni nazilatan ni turunlah oleh kedua-dua. Orang panggil takdirkan khabar bagi as-salatu wassalam. As-salatu wassalam mubtadah. Nah, takdir khabar dia nazilatan ni, ni i'rab nahwu sikit turunlah oleh kedua-dua ala sayyidina Muhammad, di atas penghulu kita Muhammad. Sebut penghulu nisbah Muhammad dipanggil ikutan kita. Kalau penghulu nisbah pada Allah. Penghulu kita Maulana Jalla wa Azza, kita kata penghulu ke mana Maulana apa? Maka sebut penghulu di sisi Allah dengan makna tumpanan dan tumpuan. Tu. Adapun penghulu di sisi Muhammad dengan maknanya itu ikutan kita. Tu penghulu kita mana ikutan kita Muhammad. Tu Muhammad mana? Al-Mukarrami, yang dimuliakan dia ke Muhammad ni bil Quran al-mu'jizati, dengan Quran yang melemahkan orang meniru. Quran yang melemahkan orang meniru. Nah, jadi mukjizat, tak boleh orang nak meniru. Tak macam kitab sebelum ada Quran. Nah, seperti Taurat, Injil, Zabur ni, yang ni boleh orang tiruan. Buat tiruan banyak, tapi Quran tak boleh buat tiruan. Allah Ta'ala akan jaga Quran dengan sampai hari kiamat. Ini barakah dia. Siapa-siapa dia buat hina ke Quran, Allah Ta'ala yang balas. Tu kita tak payah gaduh. Nah, wa bis sunanil mustanirati. Allah pada kata bil Qur'anil mu'jizati. Nah, Muhammad mana? Al-Mukarrami, yang dimuliakan dia ke Muhammad ni bis sunanil mustanirati, dengan segala jalan-jalan yang bercahaya. Tu yang cerah gilang gemilan. Nah, apa sunan? Sunnah, jalan-jalan Nabi, sunnah Nabi yang bercahaya. Sebab itulah kita jaga sunnah, bukan kita jaga, sunnah tu jaga kita. Macam janggut, sunnah. Kupiah, sunnah. Surban, sunnah. Surban, sunnah. Sunnah Rasulullah. Kita nak potong kuku, nak kerat kuku pun ada cara sunnah dia. Kita ikut semua dalam sunnah. Nah, maka Allah Ta'ala kemuliakan Nabi kita, satu dengan Quran, yang kedua dengan sunnah-sunnah al-mustanirati, yang bercahaya. Ia as-sunan, sunnah-sunnah tu. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya, keluarga Sayyidina Muhammad. Maka keluarga ni pun ada 3 martabat juga. Keluarga pada bab puji, keluarga pada bab nasab, dan keluarga pada bab doa.
Keluarga pada bab puji ialah kullu mukminin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang takut Allah Taala. Tu keluarga pada bab puji. Keluarga Nabi tu kullu mukminin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang bersifat takwa. Yang kedua, keluarga pada bab nasab, bab keturunan. Keturunan titih baris. Maka ini keluarga pada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kedua-dua bani ini ialah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada bab keturunan titih baris. Dan yang tiga ni keluarga pada bab doa. Maka keluarga doa ni kullu mu'minin, semua orang mukmin, walau asian, dan jikalau berdosalah ia al-mukmin. Nah, kullu mukminin, tiap-tiap orang mukmin, walau asian, dan jika berdosalah ia al-mukmin, al-asi tadi, mukmin yang berdosa, walaupun dia berdosa al-mukmin tu, dikata keluarga Nabi pada bab doa. Pasal apa? Karena orang mukmin berdosa itulah yang bersangat berhajat kepada doa. Maka kira-kira akan kemarinya kita semua umat ni masuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tak payah bahagi puak lah. Aku puak ni, aku puak tu. Tak payah bagi puak. Nah, sekarang ni banyak orang bagi puak. Aku puakku ni puakmu. Bukan. Nah, apabila kamu tu mengaku Nabi Muhammadur Rasulullah dan berakhlak bersama dengan Rasulullah, maka kamulah umat Nabi. Jadi satu kali yang mau berjalan dengan Habib Abu Bakar, dia datang kat sini, maka ada berjalannya bagi kat situ sini. Maka orang tanya dia dalam sarahan dia tu, kata Habib, siapa dia kah ahli sunnah wal jamaah? Siapa dia kah ahli sunnah jamaah? Maka Habib Ali Abu Bakar jawabnya, ahli sunnah jamaah ialah orang yang berakhlak bersama dengan Rasulullah. Itu ahli sunnah jamaah. Kamu mengaku ahli sunnah jamaah, tapi akhlak kamu tidak sama, tak semacam Rasulullah. Maka kamu kan ahli sunnah jamaah. Ukuran kamu ahli sunnah jamaah dengan akhlak. Dengan akhlak. Itu dia akhlak Rasulullah. Tak suka mengkata-kata, tak suka mengupak pada orang, tak suka mencacikan pada orang. Itu akhlak Rasulullah. Orang marah kat dia, tapi dia tak marah kat orang. Macam-macam lah kita belajarlah syama'il, dia ada syama'il Rasulullah. Dengan sebab ni kita boleh tupang oleh masalah ibadat kita, boleh jadinya tidak diterima. Kerana banyak gangguan sangat ibadat kita ni. Banyak ria, tidak ada ikhlas, banyak ria, banyak sum'ah, banyak tunjuk ke orang lah ibadat kita. Tapi yang kita boleh sama dengan Nabi ialah al-mahabbah li Rasulillah, kasih akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tunjuklah perasaan kasih kita dengan selawat pada Rasulullah, dengan baca kisah Rasulullah. Itu tunjuk perasaan kita kasih kepada Rasulullah. Ni kata kita kasih Rasulullah, orang selawat Rasulullah kita marah. Macam mana mu kata kasih Rasulullah? Itu dia. Maka al-mahabbah dari Rasulullah, kasih kepada Rasulullah ni boleh kita bersama dengan dia. Boleh kita bersama dengan Rasulullah. Nantilah hadis-hadis lagi akan datang dia akan bagi tahu lah. Itu keluarga Nabi nah, 3 martabat. Wa sahbihi, dan segala sahabatnya, sahabat Sayyidina Muhammad. Siapa sahabat? Ialah mereka yang sempat dengan Nabi serta beriman dengan Nabi. Walaupun satu lahzah, satu perludah aliyatuh, dia dapat beriman dengan Nabi dan sempat dengan Nabi. Orang yang sempat dengan Nabi, berhimpun dengan Nabi serta beriman dengan Nabi, walaupun satu masa sikit ya, dia bersama dengan Nabi. Macam dia beranak, Rasulullah wafat, maka dia beriman macam mana? Beriman mengikut ibu bapa dia. Maka dia pun dikatakan sahabat juga. Ada sahabat. Sahabat al-kirami, yang mulia mereka itu. Al-kiram jamak dan al-karim. Jam'ul karimi, mufrad karim, jamak dia kiram. Yang maha mulia mereka itu as-sahabah. Sahabah maha mulia.
Nah, keluarga sahabat Nabi lah yang paling mulianya. Wattabi'ina apa pada kata alihi, dan di atas segala tabi'in mana mereka yang sempat dengan sahabat, tidak sempat dengan Nabi, dikata tabi'in. Wattabi'ihim, dan segala mereka yang mengikut mereka itu tabi'in. Mata yang ni tabi'ihim ni mereka yang sempatkan dengan tabi'in. Dengan tabi'ihim ajma'in. Ni takkid pada semua, sekalian. Sekalian tuh. Jadi jumlah atas alhamdulillah wassalatu wassalam dikatakan jumlah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Pada lafaz dikatakan dalam kalam khabari, kalam bagi tahu saja, tapi pada makna dia ialah doa. Mana doa mudah-mudahan tu, mana doa semua tu. Tunjuklah doa khabariyah lafzan insya'iyah maknan ataupun du'aiyatan maknan. Du'aiyatun maknan. Nah, tu jumlah atas tu. Tak apalah kita huraikan ngespitah lalu supaya ambil barakat tu. Sonyo telah bersabda junjungan kita. Bersabda ni kerana beradab dengan Rasulullah. Bersabda, berfirman, itu beradab kita dengan Rasulullah, dengan Allah. Berfirman, nisbah pada Allah. Bersabda, nisbah pada Nabi. Tapi hak Arab qala belaka. Hak Melayu ni kita sebut kerana beradab. Sonyo telah bersabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda macam ni? Nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Rawahu tak ada. Murih demo marah demo ni. Tu orang nak rawahu sekarang ni. Tak macam dulu mudah-mudah gitu ya. Masa tu tidak ada apa-apa, tapi sekarang ni orang nak rawahu. Maka kita tidak payah. Kita tengokkan musannif pun cukup. Musannif yang mengarang kitab ni orang sikah ke orang tak sikah. Maka dia ni orang sikah, musannif yang mengarang ni. Maka disebutkan hadis ni, tak payahlah dia yang sebutnya, dia katakan hadis. Nah, tu nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Yang artinya kira-kira ni. Arti kira-kira, arti jalan mafhum. Bukan arti penuh seekor-seekor, bukan. Artinya kira-kira saja. Macam mana? Dimuliakan oleh Allah manusia akan manusia. Dimuliakan oleh Allah manusia akan manusia. Tu. Manusia mana? Yang mendengar buah tuturku. Buah tutur? Yakni perkataanku. Perkataan siapa? Yakni perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mulia Allah Taala bagi seorang manusia yang dengar perkataanku, lepas tu kemudian diingat. Kemudian dia ingatkan perkataan yang Nabi bersabda tu. Dia ingat perkataan tu dan dibayarkannya ke perkataanku tu. Dan dibayarkannya kan buah tuturku tu. Yakni perkataanku tu sebagaimana didengar dan dihafaznya manusia. Dia dengar Nabi macam mana, dia hafal macam mana, maka dia sampai macam tu lah. Itulah Allah Ta'ala muliakan seorang manusia. Nah, Nabi kata macam mana, kita kata macam tu. Kita dengar macam mana, ingat macam mana, kita kata macam tu. Itu kemuliaan seorang manusia. Maka dengan sebab itu kita sebutkan hadis Nabi, mestikan kita kait ke belakang dengan au kama qal. Takut perkataan yang kita kata tu tak sama dengan perkataan Nabi. Ni kita sebut sepotong hadis, belakang kita kata au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengelakkan kita ni. Takutnya perkataan kita tak sama dengan perkataan Nabi tu. Tapi manusia sekarang ni boleh buat ni. Nah, kita sebutkan hadis saja, jadi tak sempat kita nak huraikan belakang, dia ambil hadis, dia ambil saja. Dia ambil ke benda tu, dia sebarkan benda yang tak bagus.
Yang kata orang ni hadis dhaif lah, hadis maudhu' lah, buat nas, buat apa tu ini. Padahalnya kalaulah kita dengar biarkan habis, biarkan dia cukup apa dia kata belakang, mesti kamu faham. Tapi dah. Nah, dunia internet sekarang. Dia ambil yang dia nak, dia ambil mana, dia buh makna, kamu dia sebar yang dia kata. Kata orang ni membohongkan Nabi, orang ni mendustakan Rasulullah, orang ni. Siapa dia mendustakan Rasulullah, hasut ngakau, macam-macam lah. Tapi dia ambil perkataan tu ya, perkataan belakang dia tak ambil. Ini potong perkataan. Nah, dalam tu banyak lah. Dalam Facebook tu banyak lah. Macam yang telah berlaku pada saya sendiri. Ada saya pergi ceramah satu tempat. Dia potong buat ambil. Kalau Rasulullah, sekadar 18 saat saja. 18 saat. Kamu ni hukum kata, orang ni berbohong ke atas Nabi. Itu macam-macam. Padahal perkataan tu panjang lagi. Tapi dia tak ambil. Orang tak ambil tu. Dia ambil sekadar tu. Dia pukul. Dia buh bahasa. Dia balik bahasa dia. Orang yang mendustakan Nabi. Nabi tidak kata hadis ni hadis maudhu', hadis ni hadis dhaif. Macam-macam lah dia sebar masuk tu. Padahalnya kalau dia dengar biar habis, kita baca hadis tu, kita bagi tahu kalau baca yang ni, orang kata pula kata hadis ni dhaif ke maudhu' ke, kita tak nak ni. Kita nak yang lah. Tengok huraian dia. Tapi tak ada nak. Ada satu kelompok macam tu sekarang. Yang sukakan fitnahkan orang. Nah, betul. Dia potong buat sikit ya perkataan. 18 minit ya untuk menghukumkan orang seorang. Tapi tak apa. Itu saja dia buat lagi kalah. Allah Ta'ala akan balas tu. Bukan sia-sia. Sebab tu kata Habib Umar hafizahullah Ta'ala. Nah, orang kata ke aku, maki ke aku maaf dia. Tapi ingat perkataan yang mu kata tu ada soal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kata Habib Umar. Nah, Amma pun ingat perkataan Habib Umar tu. Alhamdulillah, kita ada guru. Tak apa, kita ada guru. Nah, guru kita macam Habib Umar, macam dia pun kena berat lebih dari kita lagi. Orang nak katalah kita. Tapi kita maaf kat dia. Macam Habib Umar kata. Orang kata kat aku, orang maki kat aku maaf dia. Tak apa, semua dia kata kat aku maaf. Aku redha dia kata kat aku. Tapi ingat, perkataannya kamu kata itu ada soal di akhirat nanti. Bukan kata sia-sia tu. Yang kata kat orang tu. Tu. Ambo ingat yang tu lah. Alhamdulillah. Tak apalah tu. Kita redha lah sama kata kita. Akan tetapinya, perkataan yang dikatakan itu ada soal. Bukan lepas sia-sia tu. Bukan lepas sia-sia tu. Ada soal akhirat nanti tu. Cara dakwah dia macamnya potong. Tak tahu mari pada mana. Potong ni, potong sini. Hanya buat sebar. Tu kan orang maki dalam tu. Nah, komen macam ni, macam-macam lah komen dia. Tapi dia buat perkataan sekerak saja. Bagilah dengar panjang-panjang. Bukan kita nak fitnahkan orang. Bukan kita nak benang. Bukan kita nak mengaku kalah. Tapi ingat. Dia buat macam tu tak boleh tu. Sebab tu kita dengarkan hadis. Apabila kita bacakan hadis, kita sebutlah belakang au-kamakal. Kamakal. Kamu dia hadis yang kita baca tu ada sebut dalam kitab-kitab. Ulama yang telah menyebut, kita menyebutkan semacam mana dia sebut. Ada yang menanggung. Bukan baca ambil pada kata-kata begitu, bukan kita kekos diri. Ada tempat ambil. Gitu. Kamu kata hadis maudhu' sahih, itu kerjaanmu. Kerjaanmu macam tu. Ingat sahabat tu hadis ni Nabi kata ni bagus ni. Maka tu dengan sahabat ni kita apabila kita sebutkan hadis, kita katalah belakang au kamakal. Rawahu tak nak sebut pun tak apa, tapi sekarang ni orang nak rawahul Bukhari Muslim. Kalau lain pada tu ni tak betul ni, tak bagus ni. Nah, itu tak payah kita tak sabar bala-bala tak ada guna, tak guna. Habis kat tu. Ulih dimakian. Ulih dimakian. Apa? Dimakian bersabda junjungan kita. Ulih dimakian bersabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadzarallah. Dan kerana berkhidmat kepada bangsaku Melayu ni, berusahalah aku mengutip dan mengarang kitab ini di dalam bahasa Melayu.
Maka kerana ni ilat pada kata berusahalah belakang. Tu. Oleh demikian berusahalah aku mengutip dan mengarang kitab ini di dalam bahasa Melayu. Pasal apa berusaha tu? Kerana berkhidmat kepada bangsa Melayu. Ini tarkib Arab ni, tapi dia buat Jawi, buat bahasa Melayu. Kerana ilat pada kata berusaha belakang. Takdir kalamnya, berusahalah aku mengutip dan mengarang kitab ini di dalam bahasa Melayu. Pasal apa aku berusaha begitu? Kerana berkhidmat kepada bangsaku Melayu. Nah, kerana berkhidmat kepada bahasaku Melayu. Sebab tu aku berusaha mengutip lah. Kutip ni mana ambil kitab tu, ambil kitab ni, ambil yang tu, ambil yang ni, masuk buat yang satu. Ngarang buat kitab ni. Tu mana mengutip. Sekalipun aku bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdik, bukan orang yang bijak dalam perkara yang demikian mengutip dan mengarang kitab ini di dalam bahasa Melayu. Dalam perkara yang demikian mengutip dan mengarang kitab ini di dalam bahasa Melayu tu. Walaupun aku bukan orang pintar, bukan orang bijak. Maka ini dikatakan tawadhu', rendah diri, musannif. Rahimahullahu ta'ala lah. Kerana kalau tidak ada pintar, ada bijak, mana kau boleh buat? Mesti yang ada pintar dan bijak baru boleh buat. Walaupun aku ni bukan orang yang pintar dalam perkara demikian, tetapi aku berfikir. Fikirnya fikir macam ni. Capaian aku tiada akan berlebih daripada panjang tangan. Dan suruhan tiada akan bertambah daripada jauh suara. Ini perkataan Melayu yang ada hikmat. Capaian aku ni, benda yang aku capai, benda yang aku dapat, benda yang aku ambil. Benda yang aku dapat, tiada akan berlebih daripada panjang tangan. Aku tak lebih lah pada tulisan aku tu. Dan seruan pula tiada akan bertambah daripada jauh suara. Ni bijak kataan dia. Sebab aku fikir. Sebab aku berfikir capaian aku tiada akan berlebih daripada panjang tangan dan seruan tiada akan bertambah daripada jauh suara. Tiadalah yang menjadi halangan bagiku. Tiadalah suatu yang menjadi halangan, yang menjadi menyekat atau bersekatan bagiku. Halangan apa? Buat meneruskannya. Akan kitab ini. Tu dia. Tiadalah yang menjadi halangan bagiku buat meneruskannya ke kitab ini sekadar pendapatku, yakni sekadar pendapatanku. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula, aku yakin bahawa saudara-saudara, yakni saudara pada agama, bukan saudara pada nasab. Saudara-saudara yakni pada agama yang bijaksana, maknanya bijaklah, yang bijaksana tak akan lupa dan lalai buat menegur dan memperelok kesalahanku. Jangan kat kau mati. Ni saudara yang bijak. Sampai tu saya kawan-kawan kita kalau yang bijak, dia tak tegur kita dengan secara maki. Dia tak tegur kita dengan secara buat memalukan kita. Kalau kawan-kawan kita, kalau yang menegurkan kita, yang buat yang menegurkan kita, yang mensekatkan kita dengan cara buat kita malu tu, itu bukan orang bijak. Orang bijak, dia tak menegurkan seorang dengan secara memalukan orang. Itu orang bijak. Semacam ada satu kelompok sekarang ni,
Dia nak malu kat orang ya. Dia kata apa-apa pun. Nak malu kat orang, nak sebar ke kejahatan orang tu ya. Kalau dia tegur baik-baik pun, alhamdulillah hari ni tak kena macam ni. Alhamdulillah, tapi dah. Kerana apa? Kerana dia bukan orang bijak. Faham situ? Kerana dia bukan orang bijak. Sebab tu Syekh ni kata, musannif kata bahawa saudara-saudara yang bijak sana, yang bijak, yang pandai, tu tak akan lupa dan lalai buat menegur dan memperelak kesalahanku. Jadi bermakna kalau orang yang tak bijak, tak bijak, dia tak tegur, dia bakal maki. Dia kata lah dah. Dia tak perelak kesalahan. Bukan dia sebar pula kesalahan. Bukan perelak dah. Kerana apa? Kerana saudara itu dia tidak ada kebijaksana. Kita tengok cara Rasulullah mensebarkan kata. Tengok sahabat pun. Nampak sahabat buat kesalahan macam ni. Bukannya teruskan tegar. Dia simpan dulu benda tu. Simpan dulu. Nanti satu masa dia bagi tahu dengan cara ramai-ramai. Siapa dia yang makan lada, itulah pedas. Tu cara dakwah Rasulullah, masya-Allah, bagusnya. Baik. Karangan ini aku namakan dengan hadis 40. Tu. Dengan hadis 40. Sahabat apa musannif dia harap begitu atas tadi? Aku harapkan tu. Aku yakin bahawa saudara-saudara yang bijaksana tak akan lupa dan lalai buat menegur dan perelak kesalahanku. Maka apabila menegur dan perelak kesalahan, buat menegur kena ada elok dalam kesalahan dia tu. Sebab itulah dalam kitab-kitab kalau kita baca tu kita tak boleh buat ni salah ni. Ni salah ni tak betul ni. Jahat tak kena bid'ah ni. Bukan. Kita temu kitab yang salah, tak setuju dengan pengajian kita, maka kita buat kat situ la'allas sawab, barangkalinya betul. La'allaz zahira, barangkali zahir begini. Bukan tu ni salah khaza qata'un. Bukan lagu tu. Ni ya ada perkataan dalam mata sulam ilmu mantik ni. Wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa imbadi hatan fala tubaddili. Wa aslihil fasada, dan memperelak, membaikilah olehmu akan benda kerusakan tu bita'ammul, dengan perhati. Dengan perhati baik-baik, mu nak tu perhati dengan ilmu kamu. Wa in badihatan fala tubaddili, dan jika nyata kerusakan tu dah nyata fala tubaddili, maka jangan menukar dan mengubahkan. Jangan hadza kata ini salah. Jangan buat begitu. Pasal apa? Pasal apa? Wa in badihatan fala tubaddili izqilakam muzayyifin sahya, kerana dikatakan beberapa banyak pada orang yang mengubahkan perkara yang betul. Perkara yang betul yang ubahkan. Pasal apa? Li ajli kauni fahmihi qabiha, kerana keadaan pahaman dia tu keji. Pahaman dia sana tu keji, pahaman dia tu tak comel, pahaman dia tu pendek, tak bagus. Maka pahaman dia tak sampai dengan perkataan musannif, lalu tu tak boleh kita mengubahkan suatu perkara dengan as-sawab. Ni betul. Al-hazza qata'un ni salah, bukan. Nak tegur ke orang, kena ada cara dia. La'allas sawab, la'allas zahira, itu cara. Cara kita mentegurkan dalam kitab-kitab. Tak payah kita tahu ni hazza qata'un, tak boleh. Itu bukan hak ahli sunnah jamaah. Adapun hak lain adalah macam tu. Lain pada ahli sunnah jamaah, lain pada hak Imam Syafi'i inilah, lain pada ni tegur orang ke hadza khata'un, ini salah. Tu bukan tu. Itu bukan jalanan hak kita nah. Kalau kita dengar macam tu kita dengar ni bukan jalanan kita, ni jalan orang lain ni. Rasulullah pun tak tegur macam tu. Bukan ni salah, neraka pun tak ada tegur macam tu. Ingat bukan neraka tu bukan hak siapa? Hak Allah. Allah nak masuk dia, Allah, bukan kamu. Nak surga neraka. Diingat baik tu. Tu habis kat situ. Karangan ini, yang benda yang dikarang ni, aku namakan dengan hadis 40. Pasal apa aku nama hadis 40? Kerana bersetuju dengan kandungannya, kandungan karang ini. Kerana bersetuju dengan kandungannya. Bersetuju ni dia terjemah pada muafakat. Kerana bersetuju bermuafakat, berbetulan
Nah, bersetuju dengan kandungannya, kandungan karangan ini. Tu kandungan mana perkara yang dikandungkan dalam karangan ni. Wassalamu. Ain makna isyarat pada Usbiran, Yaqub. Pulau Pinan 22 Oktober. 22 Oktober 1929. Sekarang ni 2020. Jadi kitab dia ni lebih kurang 71 tahun lah. Kitab yang ni yang dicatat dalam ni. Lebih kurang ni. Lama kitab yang ni. Barakah ni tunjuk kata barakah. Kitab barakah ni orang-orang pun nak mengaji. Orang-orang pun nak belajar kitab barakah. Kalau kitab tak barakah tengok gitu dah. Lepas. Tapi kalau kitab barakah ni orang tengok macam sedap hati, gembira hati. Nah, balik kita lah. Tu dia habis. Maka hadis yang pertama an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ni sekadar permulaan, insya-Allah malam besok kita sambungkan. Pukul 7.30 ataupun lebih sikit lah. Karena Isyak ni kadang-kadang awal ada akhir, insya-Allah. Tu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله حمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك